So bila kita mula inventor, saya delete, saya tutup dulu ni. So dia ada home punya menu, ya. Okay, home punya menu. So dia ada, ni tak ada file yang saya buka. So dia home menu dia macam ni. Ini Autodesk Inventor 2020, 2022. Lebih kurang je yang 2021. So yang ore-ore ni adalah apa feature baru yang dia ada lah dalam 2020 daripada 2021. Ya. So dia ada file get started. So get started ni yang awak boleh guna dia punya tutorial gallery ni. Ya. Kalau awak nak belajar sendiri, awak klik je tutorial gallery ni. So dia akan load banyak tutorial yang orang lain submit. Macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni, kan? So dia ada banyak dalam ni. Ya. So banyak. Tapi awak kena download lah. Okay. So, siapa yang nak belajar sendiri tu boleh guna. Yang nak advance dia punya skill untuk buat. Okey, ni dia punya home. Apa yang perlu awak buat sekarang ni adalah yang pertama, ya, yang pertama dekat setting ni, advance ni. Okay, dekat advance ni dia ada banyak kan advance templates ni. So awak biarlah dia jangan awak buka ni. Awak tutup je. So tak perlu buka besar. Awak pergi dekat dia punya setting ni, configure default templates. Sebab apa? Sebab saya nak awak setkan dia dalam millimeters. Kalau dia punya default dalam inci, jadi awak kena ubah dokumen satu persatu. Jadi sekarang ni kita buka dalam millimeter dan drawing standard default dia ISO. Okay. So awak kena pilih millimeters and ISO. Jadi setiap kali awak buka parts baru, unit dimension dia adalah millimeters. Okay. Kalau awak tak ubah ni, setiap kali dokumen awak kena ubah. So yang kedua adalah projects. Ni projects. Okay. New open tu awak dah biasalah ya, dalam file lain. Kalau new baru open file yang dah ada. So projects ni awak kena buat folder dalam awak punya desktop ya, laptop ke desktop ke, awak kena buat folder. So maksud dia semua drawing kita tu, parts yang kita model tu akan masuk dalam folder yang kita nyatakan lah. Macam ni, kaedah nak buat dia awak tekan new single user project ya. Next. So awak beritahu lah awak punya projek tu apa. Kalau awak guna projek project inventor. Tapi dia akan buat folder, nampak tak? Dia akan buat folder. Project buat space folder. Okay. So dia akan buat. Kemudian next. So yang ni awak tak payah letak apa-apa. Awak pergi finish saja. Okay. Ataupun kalau awak nak assign awak punya folder sendiri, awak pergi dekat browse. Ya, sebab awak tak tahu dekat mana awak nak letak, mungkin awak nak letak dekat backup disk ya. Ataupun nak letak dalam thumb drive, hard drive. So awak pergi dekat awak punya ni. Awak pergi dekat make new folder ya, make new folder. So inilah folder yang awak buat. Project inventor. Sekarang awak tekan OK. So project inventor dia ada dekat E. Ini dia punya lokasi, folder tu duduk mana? E project inventor ya. Dan nama file project kita adalah projectinventor.ipg. So dia punya extension dia IPG adalah inventor project. Kemudian tekan next. So kita tak payah usik apa-apa sini, finish. So automatic dia akan write sini. Write sini maknanya
semua drawing kita akan masuk dalam folder ni. So tak payahlah awak sibuk nak cari kat mana awak save, sebab kita dah tahu, kita dah bagi tahu dia supaya save dalam ni saja. Ini penting bila awak buat banyak komponen, ya. Bila awak buat banyak komponen, awak nak assemble, kalau banyak sangat folder, awak tak tahulah komponen tu duduk mana. Okey, bila ada folder ni senang, dia ada satu tempat saja. Okey. Kalau awak nak pergi kat folder lain, awak pergi dekat sini double click. So dia punya arrow tu mesti ada dekat project name kita tu. Macam ni saya nak my eye. Kalau saya nak project inventor, double click sini, dia duduk sini. Okay. So double click. Sampai dia ada arrow, ada right. Ya, done. So semua part file kita akan dia display dalam ni apabila kita buka. Ya, kalau kita buka apa-apa file dalam ni, kalau kita buka ni, save ke apa ke, dan kita tutup, so dia akan masuk dalam kita punya project. So dia, kita tahulah dia ada dalam folder yang kita dah bagi tahu tadi. Jadi tak hilanglah kita punya komponen tu. Kita tak tahu komponen kita ada mana. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada, Cik. Okey. Okey, dia ada ini bahagian file ni, get started, tools. So tools dia ada application setting lah. Setting untuk inventor software. Pergi dekat sini, dia default dia off tau, display extended information after feature node name in browser. Okay, saya off dulu. Saya tunjuk apa beza dia kalau kita on kan dia. So saya apply, close. So saya buka satu drawing, satu model. So sini adalah browser tree, ya. Browser tree ni adalah kita punya proses. Setiap proses yang kita buat ni dia ada dalam ni. Okey, start pada kosong. So awak boleh drag ni satu persatu, dia tunjuk proses buat. Okey, saya onkan semua. So apa beza yang tadi? Awak pergi dekat tools, application options, part, awak on kan ni, display extended information, sebab dia membantu kita untuk mengenal pasti nilai input yang kita buat, ya. So apply, close, ya. So awak nampak tak sini kan, dia display berapa kita punya setting tu, M30x2 full depth, cut 2.3. So kita tahulah kat mana kita punya mistake kalau kita salah size ke apa. Right? Itu je awak kena tukar. Sebab dia menolong kita untuk kita kenal pasti bila kita masuk nilai itu adalah betul lah. Okay. Dapat tak? Application options, part. Dia ada banyak tab sini. Awak pergi dekat part. Ya, part. Part awak ambil ni, yang bawah sekali. Display extended information after feature node name in browser. Sebab dia akan tolong kita. Kita tahu chamfer yang kita guna 1.5 kali 60 degrees.
dan sebagainya. Alright. So kita masih lagi dekat home menu. Home menu ni kalau awak nak buka dia, awak tekan dekat home ni, ya. Dekat home ni dia akan buka balik home menu. Okey, tadi saya tunjuk tools. So Autodesk App Manager ni pun tak payah tukar lah, ya, tak payah tukar. Walaupun ada beberapa benda yang membantu kita dalam proses buat modeling, tapi kita tak payah tukar pun tak apa, ya. Macam ni lah, customize kita punya shortcut lah apalah kan, dan kita punya mouse. So dia ada dalam customization. So collaborate pun tak payah. Shared view ni kalau awak nak share view dengan kawan-kawan ataupun share view dengan saya, awak boleh gunakan share view. Tapi dalam kelas ni kita tak payah buat project collaborate lagi. Mungkin masa kita buat mini project untuk 30% tu, awak boleh collaborate shared views ni dengan kawan-kawan grup awak. Okey, kita pergi dekat home menu dia. Okey, kalau awak tak jumpa this interface, awak tekan je home. Dia akan keluar balik home. So dalam Inventor dia ada part, assembly, drawing dan juga presentation. Awak akan belajar semua sekali. Ya, mula-mula awak kena mahir dalam part modeling. So part modeling, bila kita dah ada banyak part, awak kena assemble. Assembly yang saya tunjuk dalam PT3 tadi lah. Okey, macam mana kita assemble. Kemudian awak kena create drawing. Drawing ni kita nak bagi kat kilang. Kilang yang nak fabricate ni kena, dia tak nak model, gambar model tu, dia nak drawing yang ada dimension, ya, drawing yang ada dimension. Dan seterusnya adalah presentation. Kalau awak nak jual awak punya produk, mesti awak nak kena present. Jadi kena buat project product presentation ni menggunakan presentation yang ada dalam Inventor. Okey, so untuk mula-mula awak boleh buka file baru guna new sini boleh. Okey, new. So dia akan keluar template, ya. Since kita dah tukar setting tadi dalam home tadi, semua drawing kita akan ukuran, unit ukurannya dalam milimeter. So yang ni awak kena pastikan awak buka metric punya folder ni. Kalau dia duduk dekat English US ni, awak jangan tekan standard IPT ni. Awak pergi dekat folder metric dulu, ya. Folder metric, barulah ambil standard millimeter IPT. Okey. Satu lagi kaedah, awak tekan je sini part. Kalau awak tekan sini automatic, dia tak tanya dah template apa. Ya. Dia tak tanya dah. Ni. Jadi awak kena check awak punya dokumen sama ada awak tekan tu unit metric atau tidak dalam tools. Pergi tools, document setting. So make sure dekat units ni dia ada millimeter, ya, sebab dia ada banyak ukuran. Okey, kadang-kadang awak salah, awak type dalam inci, kita nak kena convert pula dalam millimeter. Okay, make sure dia dalam metric. So dia punya precision pun dia ada tunjuk dalam ni lah berapa dia punya precision, ya. Okay, apply. So kat mana kita nak set? Dekat document setting, ya. Make sure units dia adalah dalam metric. Kalau kita dah buat yang kita buat tadi kat home tadi, kita dah buat dah kat sini, so automatic dia akan keluar millimeters ISO. So tak payah bimbang lah bila awak tekan parts. So ada dua kaedah untuk buka file. Satu awak guna template kat sini, dia keluar template, ataupun awak terus tekan kat sini parts, terus dia keluar template untuk ISO metric. Okey, ini disebut browser tree, ya. Ini adalah dia punya default browser tree. So awak boleh expand all, collect all, find, display preferences. Ni kita tak payah usik, ya. Kita biar je. So dia dalam
model. So dekat atas ni ada menu, dekat tengah ni pun ada menu, dekat ni pun dipanggil ribbon menu. Ya, ribbon menu. So dia ada file, 3D model, sketch, annotate, inspect, tools, manage. So kita tak akan belajar semua, kita akan belajar yang kita nak guna je, ya. Kita nak guna. Okay, kita dalam 3D model. So dalam 3D model dia ada 2D sketch, extrude, revolve, sweep, banyaklah dia punya command. Okay. Minggu lepas awak dah cuba buat. So saya pastilah awak dah familiar dengan command yang ada dalam Inventor. So saya tunjuk macam mana kita buat yang PT1 tu, ya, PT1. So awak perlu ada sketch untuk buat model. Sebab tu kita kena start dengan sketch, ya. Sketch ni ada 3 satah, iaitu XY, YX, ZX. XY. Saya buka dia punya browser tree ni. YZ. Kalau kita pergi dekat YZ ni, yang color hijau ni adalah YZ plane, ya. YZ plane. Okay. Dia ada label, ya. Apa nampak dia punya label, dia tulis ni. YZ plane. XY plane. Dan juga XZ plane. Okay. So dalam 3D model mesti ada 3 satah. Kalau 2D model ada satu satah saja. XY saja. XY atau YZ ataupun XZ. Itu beza antara 2-dimensional and 3-dimensional. So browser tree ni awak boleh kembangkan dia punya tu, kalau ada tanda plus tu awak boleh kembangkan. Ya. Ataupun dia panggil expand, ya, expand. Okay. Kita kadang-kadang kita nak pilih apa-apa kita boleh guna dekat browser tree. Kalau awak tak pilih kat sini, awak boleh pilih kat sini. So saya buat, okey. Satu lagi benda penting yang awak kena tengok dekat interface Inventor ni, dekat penjuru bawah sebelah kiri. Okey. Setiap kali kita tekan command, dia akan bagi nasihat, advice ataupun comments. Macam ni dia kata select plane to create sketch or an existing sketch to edit. Dia bagi tahu apa tindakan kita perlu buat apabila kita pilih sesuatu arahan tu. Okey. Awak tengok sini apa. Kadang-kadang awak tekan-tekan tak jalan. Awak tengok kat sini dulu. Tulis apa. Okey. Jangan panik. Awak baca dulu apa dia nak. Bagi apa dia nak, barulah dia boleh jalan. So katalah saya buat sini XY plane. Ya, XY plane. So XY plane dalam 2-dimensional. Okey, dalam 2-dimensional. So kalau nak pan, awak tekan button mouse tengah tu, dia boleh pan. Ya. Nanti kita ada model, kita boleh orbitkan dia. Okey, ini kita punya sketch plane dalam paksi, dalam satah XY. Kalau nak make sure dia dalam satah yang betul, awak tengok ni. Y ke atas, X ke kanan. Ya. Okey, untuk buat sketch, dia ada basic geometry. Line, okay, line, spline, spline interpolation, equation curve, bridge curve. So kita banyak guna line je. Spline ni jaranglah kita guna. Dalam kelas ni semua guna line saja. Kita ada circle, center point, tangent, ellipse, arc, rectangle. Rectangle, dua yang selalu kita guna adalah 2 point rectangle dan center point rectangle. Ya, center point. Okay. Ni 2 point center dia panggil. Center point rectangle. So dua yang kita selalu guna ni lah, 2 point rectangle ataupun 2 point rectangle. So bila awak lalukan mouse atas ni, dia cerita dah apa benda ni. 2 point rectangle, create a rectangle using 2 point. Macam mana? 1, 2, kena ada 2 titik untuk jadi rectangle. Okay. So semua dia bagi tahu. Okay, kalau awak lalukan mouse dekat atas. Jangan start pada origin. Jangan start pada origin.
So, vertical constraint. Cari dia punya center. Nampak. Okey, sini. Okey. So saya guna vertical constraint supaya dia temukan center tu. Center tu supaya 150 tu dia duduk tengah. Barulah kita dimension. Okay. So, kalau awak lalukan awak punya mouse atas line ni, kita cari punat hijau tu duduk mana. So dia dah duduk tengah ni, nampak? Dia duduk tengah. So make sure bila awak buat tu, pastikan origin tu refer kepada titik mula sesuatu sketch, ya, sesuatu sketch. Tapi kalau awak buat start sini, dia dah constraint, dia dah kat ujung ni. So bila kita nak ubah, susah sangat. So kalau awak buat dekat tempat lain, lagi senang. Okey, bila kita dah ada dimension ni, awak proceed dengan awak punya sketch. So dalam Inventor, dimension dia tak penting sangat untuk sketching. So awak pergi dekat sini, bila ada hijau tu maknanya dia titik ujung dia lah. Klik dan awak follow je dia punya shape. Okay, untuk buat curve, awak jangan lepas awak punya mouse tu, dia akan buat curve. Ya, dia akan buat curve. Dan dia akan refer pada titik sebelah kanan. Bila dah kena tu, lepaskan. Kemudian sama juga yang bahagian bawah ni. Pergi dekat sini. Kemudian pergi dekat ujung ni. So ni dia punya sketch tanpa dimension. Tapi kita dah buat ikut size lebih kurang lah sebab kita dah fix satu dimension ni 150. So yang lain tu cuma kita perlu ubah sikit-sikit. So dalam projek ni dia punya ketinggian sini adalah, so awak tengok ni banyak constraint kan yang kita nampak kan, constraint. So ini adalah vertical, ini perpendicular, parallel sebab dia parallel dengan ni. Ini tangent, simbol ni tangent, perpendicular dan juga ini center point. Ya. So semua constraint simbol ni mesti sama. Okay, ini adalah automatic dimension and constraints. So yang ni bila kita nak buat automatic constraint, yang ini adalah coincident constraint ni maksud dia adalah point yang sama, ya, titik yang sama disebut sebagai coincident. Okey, contoh dia daripada gambar ni, saya tunjuk mouse. Okey, daripada gambar ni awak tengok line tu akan melalui titik bulatan tu. Itu disebut sebagai coincident. So yang ni adalah collinear. Collinear adalah satu paksi. Kalau dia dalam paksi line tu, dia akan berada pada paksi tersebut. Disebut sebagai collinear. Ini concentric, dia kongsi bulatan. Ya, dia lebih untuk bulatan dan juga curve yang berkongsi pusat. So pusat curve dan pusat bulatan tu akan berada pada titik yang sama. Disebut sebagai concentric. So benda ni banyak kita guna bila kita nak buat lubang. Bila kita nak buat lubang, kita banyak guna concentric constraint supaya lubang tu sama titik, pusat dia sama. So yang ni adalah fix. Kalau kita nak fix constraint, kalau kita ada masalah dalam constraint, kita boleh fixkan dia. Ini vertical, sini dari horizontal, perpendicular, parallel. Ini show constraint. Show constraints ni dia akan tunjukkan display constraint tu, ya. Ini constraint setting, ini tangent, ini smooth,
smooth curve. So gambar tu menunjukkan dia punya function dia akan smoothkan curve tu, symmetric dan juga equal. So constraint yang akan banyak kita guna equal, horizontal ni, vertical, perpendicular, parallel, coincident, collinear dan juga concentric. Itu je yang banyak akan kita guna lepas ni. So kalau nak offkan dia punya constraint dekat bawah ni, mula-mula dia ada grid, snap to grid, kemudian dia ada hide all constraint. So bila awak tekan ni dia hide, dia padam. So dia mengganggu dalam kita punya sketching. Kalau kita nak troubleshoot, takut constraint kita tu salah, baru awak on. Jadi kita tahu kat mana constraint yang mengganggu kita punya sketching. Okey. Kemudian barulah kita dimension. Okey, dimension 15. Sini ke sini 65. Sini 30. Apa perasan tak sini? Titik ni dia tak duduk dekat paksi Y. Okey, titik ni tak duduk dekat paksi Y. So kita punya sketch tu tak betul. So untuk dapatkan dia betul, awak kena equalkan kiri dan kanan ni. So kita guna equal command, ya, equal constraint. Sini mesti equal dengan sini. So nampak tak? Dia dah duduk dekat paksi Y. So pastikan bila awak sketch tu, awak punya dimension tu dah tepat. Okay. Kalau dimension awak tak tepat, nanti awak model akan banyak masalah. So make sure bila kita model ni dia tepat. Bila kita dah puas hati kita punya sketching ni, finish sketch. So dia akan display dekat sini, ya, display dekat sini. So kita nak supaya display ni tetap dia punya home position dia dekat sini, ya, home position dia. So awak pergi dekat home position ni, awak tengok bila awak klik kat mana dia punya display dia. Kita nak display dia home dekat sini. Dekat bawah cube ni dia ada segitiga, context menu, ya, context menu. Awak tekan set current view as home, awak guna fit to view. So bila kita pusing-pusing, okey, untuk awak orbit ni awak tekan shift dan juga center mouse button, awak boleh orbit, ya. So bila kita tekan ni, dia dah duduk display yang tak apa-apa, kita tekan home. So dia akan balik kepada asal. Okey. Sekejap ya, ada call. Okeylah, dia ada call semula. Okey. Jadi bila kita dah habis buat sketching, kita finish sketch, barulah kita extrude. Okey, sketching ni tak perlu kemas sangat pun sebab kita nak dimension. Dia yang perlu dimension yang kemas bila kita buat drawing. So, kita guna command extrude, so automatic dia pilih biru tu, dia pilih dia punya profile, disebut sebagai profile. So kita guna extrusion untuk sketch 1. Profile dia dah pilih tadi, one profile from sketch plane. So dia pun automatic pilih dia punya sketch plane. Yang awak perlu tengok di sini adalah dia punya behavior. Direction dia ditunjuk dengan arrow ni. Okay, arrow ni menunjukkan dia punya direction. Kalau awak tukar direction, dia pergi sebelah sana pula. Okay, tukar direction. Ini direction sebelah sini. So ini adalah simetrik. Simetrik ni kiri kanan dia sama distance. Dan ini asymmetric. Asymmetric ni dia boleh tebal sebelah sini, nipis sebelah sini. Dia tak sama tebal.
So dalam kes ni kita nak supaya dia simetri 75 mm. So dia sama tebal ya, kiri kanan dia sama tebal. So tekan enter. So kita dapat dia punya model. So ni adalah 3D model. Okey, 3D model. So daripada 2D kita extrude, kita dapat 3D model. So okey, kita pergi home balik. So model ni kita boleh letak material ya, kita boleh letak material. So untuk letak material dia, awak pergi dekat sini, default ni. So saya lebih suka guna steel polish ya. Steel polish tu nampak lebih, awak boleh pilih lah apa-apa pun. Tapi yang sesuai lah. Jangan over sangat. So guna steel polish. Okay, dia gelap dan dia berkilat semua kan. So kalau nak display view dia, sini dia ada reflection ya. Reflection ni dia ada bayang. Okey, bayang kat bawah. Tapi dia tak penting sangat. Dia kita guna bila kita nak submit lah. Ya, submit. Ataupun dia boleh letak shadow ya, shadow. So dia ada banyak jenis shadow, ground shadow, object shadow dan ambient shadow. So yang ni saya tak guna sangat. So reflection pun saya off-kan. Okay, off-kan, klik je. So dia tak ada shadow. So kita dah ada benda ni. Sekarang kita nak extrude cut. Okay. Tadi saya tak tunjuk extrude tu ada berapa jenis. Okay. So kalau awak nak edit, awak double klik saja dekat browser tree. Okay. Dia akan edit. Kalau awak right click pun boleh. Klik dia, right click. Kemudian awak edit feature. Ya, edit feature. Bukan edit sketch. Sketch yang kita buat dalam 2D tadi. Ini adalah disebut sebagai feature. So dia akan keluar. Okay. So ini adalah extrude. So dia ada advanced property pun, kalau kita nak buat taper pun ada dalam ni. Ini adalah advanced properties. So ini dia punya command extrude yang awak boleh ubah-ubah ya, ubah-ubah kat mana. Macam ni kalau tu kat mana. Tapi kita tak akan guna lagi dalam sini. Right, kita hanya guna sekali saja, sama ada direction dia adalah arah sini, arah sebelah sana, asymmetric, symmetric dan juga axisymmetric. So salah satu daripada direction yang ada dalam sini. Okey. So jelas, untuk kita buat solid model, kita kena extrude. Kalau kita tak extrude, kita ada beberapa kaedah lain seperti revolve. Ya, revolve, sweep, loft. Ini adalah untuk buat solid model. Okay. Untuk PT1, PT2 sampai PT4, awak akan guna extrude dan juga revolve. Extrude dan juga revolve. Okay, kita nak cut ni, kita kena ada profile ya. So kita nak sketch. Sebelum awak cut, awak kena sketch. Untuk sketch, awak kena ada plane. Okay, plane mana yang kita nak sketch. So dalam ni kita akan, okay, di sini dia padam, dia tak tunjuk plane tu. Plane ni kita boleh visible dan juga invisible. So kalau awak right click sini, dia ada visibility. Visibility untuk kita on-kan dia. So kalau awak tekan ni, dia tak padam, dia akan tunjuk dalam ni. Okay, dia akan tunjuk dalam ni. Okay. Kalau awak nak off kan, awak klik, right click, visibility off. So untuk awak sketch plane YZ ni, awak klik sketch. Kemudian awak kena pilih plane. Ya, plane dia awak boleh pilih daripada sini. Okay, boleh pilih daripada browser tree. Awak nak pilih daripada sini pun boleh. Tapi awak kena on kan
plane tu dulu. Kan awak susah nak pilih. Okey, saya pilih dari sini. Okey, bila kita pilih sini, plane ni dia duduk sebelah dalam. Jadi kita tak nampak untuk kita sketch. Awak kena pergi dekat F7 ya, F7 ataupun disebut sebagai slice graphics. Slice graphic ni dia slicekan supaya kita nampak plane yang akan kita lukis. Sebelum awak lukis, awak kena project geometri yang kita cut ni supaya line kita tu boleh refer kepada line sebelum dia. Dekat sini kita guna project geometri ya, project geometri. Project geometri awak klik, kemudian awak klik dekat solid model tu. Jadi dia akan keluar line empat segi, rectangle ya, rectangle. Kemudian barulah awak sketch. So kita sketch rectangle. Okey. Kemudian awak centerkan dia guna vertical constraint. Saya dah buat tengah-tengah lah. Saya undo balik. Saya buat rectangle. Sebab saya ingat sikit. So saya guna vertical constraint. Boleh tak detect ya, kalau tak detect awak kena buat semula. Tahu saya dah undo tadi, dia dah undo dia punya project geometry. So saya padam dulu rectangle ni. Kita buatkan line tu pun. Lagi. So make sure dia duduk atas line ni bila awak lukis ya, lukis. Okey. Dia guna horizontal constraint. Okey, bagi dia center, nampak tak dia center ni. Kiri dan kanan ni center guna horizontal constraint. Bila dah letak constraint baru dimension. Jangan dimension dulu baru kemudian letak constraint. Nanti dia akan conflict. So sini berapa ya? 65. Sini 35. So make sure dia duduk center. Okey, jangan sengit. Kiri kanan dia mesti sama sebab kita buat simetri. Selain daripada guna rectangle, awak buat lukis line pun boleh. Okey, lukis line pun boleh. Ya, kalau tak nak guna rectangle. So bila kita dah pastikan dia punya dimension tu betul, barulah finish sketch. Ya, kalau kita tak sure, jangan finish sketch. Extrude. So select profile, awak kena select ni. Ya, awak kena select. So dia ada dua belah tu, awak make sure dia awak select dua-dua. Profile tu kena select. Kita nak simetri, awak tarik je kalau awak nak cut ya. Awak tarik je. Okey, bila kita dah ada dua solid model, barulah output ni keluar. Tadi dia tak keluar. Bila kita buat solid model dia tak keluar. So dia ada join. Okey, kalau join ni kita join model yang baru tu dengan yang lama. Saya katalah saya join. So dia akan jadi macam ni. So kita join, dia jadi satu solid model. Ya, dia akan jadi satu solid model. So
So saya edit. Kita tak nak join, kita nak cut. So cut barulah dia potong, ya, dia potong. Ataupun dia buang. Yang ni adalah intersect. Intersect dia ambil bahagian yang bertindih, ya. Bahagian yang bertindih je dia ambil. Dan yang ni new solid. New solid ni dia akan jadi part yang baru, ya, part yang baru. Macam ni disebut part 2 dia akan jadi part 3. Okey, kita tak nak buat part baru, kita nak cut. So guna cut, ya. So kalau sini awak boleh guna command sini distance sini sebagai true all, ya. True all ni dia akan potong habis. Dekat mana dia jumpa solid model tu dia akan cut. Ataupun awak boleh guna to, ya. To ni kalau kita ada sempadan. Kalau ada sempadan guna to. Yang ini adalah to next. Pun juga, kalau kita ada sempadan to next solid. So kalau kita nak potong habis guna true all, ya. Okey, ini sebelah aja. Sebab apa sebelah? Sebab kita tak pilih simetrik. So kena pilih simetrik. True all simetrik. Okey. Ada soalan tak? Tak ada je. Okey, saya continue, ya. Kita nak buat lubang, ya. Lubang pun ada macam-macam kaedah yang kita boleh buat. Satu, kita guna sketch, ya. Awak sketchkan dekat sini. Ataupun awak guna command hole. So dalam step yang saya bagi tu dia guna command hole, kan? Dia guna command hole. So awak pilih command hole ni. So dekat bawah ni tulis add hole points then select a linear or circular edge to add the constraint. So awak pilih permukaan dekat yang mana awak nak buat lubang. Kemudian awak kena pilih curve mana yang dia akan cari pusat dia. Okey. Dia akan cari pusat dia. So automatik dia akan cari pusat dia tu kat mana. So dia punya types of hole pun ada banyak. Simple hole ni adalah lubang yang kita gerudi biasa. Clearance hole, ini adalah clearance hole, dia ada parameter yang kita masukkan. So maknanya dia akan bagi clearance pada lubang tersebut. Kalau kita masuk sini berapa-berapa mm, katakanlah 35 mm. Okey. Dia akan ada kelegaan, ya, dia akan ada kelegaan. Dia tak drill 35 mm. So dia akan drill kurang pada 35 mm. So yang ni adalah tat hole. Tat hole ni kalau kita nak buat benang, so kita kena bagi parameter benang. Macam ni type of threads ni dia ada banyak jenis. ANSI, biasa yang kita guna dalam tutorial ni kita guna ANSI, kan? ANSI. Okey, banyak ANSI metrik. So kita bagilah size dia berapa. Ya, awak ada selections dia. So yang ni dia akan buat threads. Yang ni adalah taper hole. Taper, tab hole, benang taper. Lubang benang taper. Seat ni bahagian hujung dia, kalau awak tebuk bahagian seat dia tu counter bore, bukan counter bore. Counter bore pun awak kena masukkan dia punya parameters dia lah. Okay, parameters dia berapa tebal dia berapa, dalam dia berapa. Okey. So itu adalah counter bore. Ini adalah spot face. Okey, spot face. Dan ini adalah counter sink. So dalam PT2 nanti awak akan jumpa type of holes. So untuk PT1 simple saja. Kita guna simple hole. Yang ni mesti none, ya, none. Barulah lubang tu ditebuk secara biasa. Hanya ada satu parameter je yang perlu awak isi, iaitu 35 mm. Ya, apakah okey. So dia akan tebuk lubang. Okey. Next kita nak buat slot. Okey, slot pun dia dah bagi dia punya dimension. So kita kena sketch atas permukaan ni untuk buat slot. So kita start sketch.
klik permukaan. So tadi kita pilih plane, sekarang kita pilih surface. So untuk sketch dia perlukan sama ada satah ataupun permukaan. Kalau dua-dua tu tak ada, tak boleh sketch. So pilih face tu. So automatic kita dapat this face. So untuk sketch atas permukaan ni kita kena project dulu geometri line ni, ya, supaya kita boleh buat reference. So project geometri, awak pilih je face ni, so automatic dia akan project. Yang kuning ni adalah projection lines permukaan asal. Barulah awak buat sketch, ya. Awak buat sketch. So awak sketch dalam mana-mana, klik sini. Klik sini. Klik sini. So awak tekan escape pun boleh, awak right click pun boleh. So keluar daripada command, awak tekan escape ataupun right click. Ya, dia ada cancel tu, dia maknanya dia cancel the command. Kemudian awak kena align dulu ni. Align supaya dia center, ya, center. Center line ni mesti sama dengan center line ni. Yang ni kita guna horizontal constraint. So dia sama, okey, sama. Barulah awak buat dimension. Jangan buat dimension lepas tu constraint. Nanti dia akan conflict. Dimension sini ke sini adalah sini ke sini adalah dimension dulu, ya. Susah ni 20. Sini 18. Radius dia tu dah okey. Error yang dia akan keluar yang ni. Okey, adding this dimension will over constraint. Sebab kita dah ada dimension, lepas tu kita nak dimension lagi. So kita cancel, jangan accept. Kalau accept, dia akan ganggu kita punya dimension ni. So cancel. Sebab kita dah ada 18 ni, dia tahu dia punya diameter dia 18. Okey. Dia yang susah dekat sini bila nak pilih hujung-hujung ni. Okey. Dia yang ni ke hujung ni berapa? Slot ni 45 kan? Betul tak? So dia susah. Susah kita nak dapat. So awak jangan buang masa pilih dimension hujung ke hujung tu. So, awak pilih je. So tengok kat mana dia ada. So awak tak tahu berapa dimension dia, awak klik 45 tolak 18. So awak boleh calculation dia dekat sini. Maksudnya 45 tolak 9 tolak 9. Jadi 45 tolak 18. So kita dapat 27. Okey. Jangan buang masa nak dimension macam dalam gambar. So make sure dimension dia ataupun ukuran dia tu betul, ya. Okey, dapat? Ada soalan? Tak ada je. Okey, sebab awak dah buat, tak ada banyak. Okey, finish sketch. Okey, finish sketch. Barulah kita extrude. Extrude apa? Extrude cut, ya. Pick the profile, cutkan dia. So make sure dia cut, ya. Cut ni dipilih dalam ni. Through pun boleh, ya. Cut. Okay. So sekarang kita nak mirror, okey. Kita nak mirror ke sebelah kiri. So awak buat mirror feature. Apa maksud feature? Feature ni adalah bahagian yang kita buat ni disebut sebagai feature. Okey, bahagian yang kita buat iaitu extrusion, hole, extrusion. Ini adalah feature, ya. Feature ni kita boleh nama, ya. Kita cancel dulu. Macam ni. Slot ni kalau saya nak namakan dia sebagai slot, awak double click, awak type je slot. Okay. Kita tahu ia adalah slot. Dia boleh tukar nama, ya. Katalah ni saya buat
Blanch. Kita klik sekali je, blanch. So, awak boleh namakan feature yang kita dah buat. So, kita tekan mirror. Hello? Hello? Okay, sorry ya, bila dia call dia ganggu. Yeah. Okay, saya continue balik. Sekejap. Okay, feature tu kita kena pilih ya. Awak boleh pilih dekat sini ataupun awak boleh pilih kat sini. So mana-mana pun boleh. Kemudian mirror plane. Okay, mirror plane awak boleh pilih dekat origin ni. Awak tengok plane mana yang kita guna. Center plane dia, YZ. Kemudian okay. Cik, cik tak. Cik, tak ada Cik Fiza. Lupa pula. Google Meet lah Fani je. Yang ni boleh rekod. Kalau Google Meet tak boleh rekod. Ya boleh rekod je Kau biar. Ha? Kau boleh rekod? Boleh rekod je lah Fani. Google Meet boleh rekod? Pakai OBS je lah Fani je. Kena Macam mana? pakai OBS je lah. Kau nak rekod. OBS saya tak install lah. Ni Sebab saya. line sini slow. Faham. Kalau line slow ni OBS dia bila banyak input tu dia terjadi. Saya guna MS Team je. Okay, so saya tunjuk semula. So kita boleh delete feature ni. Awak right click ni, delete je. So kita tak ada dah feature tu. Sebab. So saya tunjuk sekali lagi, kita mirror. Feature, kena pilih feature mana. Mirror plane. Kalau awak tak tahu kat mana YZ, XZ, XY ni, awak pergi dekat origin. So dia akan display plane mana yang akan kita guna sebagai center of the view. So barulah dia keluar. Nampak? Okay. Oh lah sama. Saya tengok awak punya screenshot tu tak sama slot dia. Okay. Okay, kita dah siap PT1 ni. So feature dalam Inventor 2021-2022 ni dia ada satu dekat sini, annotate. Ya, dekat annotate. Maksudnya kita boleh annotate dimension untuk okay, ni kita guna ISO. So dia boleh dimension ni, nampak? Dia boleh dimension. Kalau awak tekan space bar, dia tukar dia punya plane dia. So plus
Okey, kena tekan right ni barulah dia ada dalam. Itu juga dengan hole. Ya. Hole ni pun dia boleh beritahu dia punya apa hole. Okey, begitu juga dengan dimension lain lah. Itu contoh dia lah. So dekat Annotate ni dia ada 3D PDF. Awak ada tak dalam 2021? Okey. Awak tekan 3D PDF ni, awak okey ni default dia macam ni. Okey, default dia macam ni. Awak tekan master ni, ya. Oh, dia kena save dulu, sorry. Kalau awak tak save, dia tak boleh. So, awak kena save dulu benda ni. Save. Babies. Awak buat kena selalu save, ya. Babies mount. Save. Kemudian awak tekan 3D PDF ni. Okay. Isometric, front, top, right. Okay, awak defaultkan benda ni cukup lah. Kemudian awak publish. So, dia akan create 3D PDF yang awak boleh tengok dalam PDF Adobe Acrobat Pro saja. Kalau reader dia tak boleh display awak punya 3D. So awak dekat options ni, awak turn this document, ya, always. So bagus dia awak boleh tengok dekat PDF. So awak punya submission tu saya akan tengok kat sini lah. So saya tak payah buka Inventor pun saya dah boleh nampak awak punya PDF. Nanti saya cuba cek. Tapi kena install tu lah Adobe Acrobat Pro ya. Yang boleh edit ni, yang ada editing. Solution lain Kalau nak ya. cara lain nak save. Ada tak? Cik? Ni cara yang pertama. Cara yang kedua tu dia punya part file tadi lah, IPT tadi lah. Ya. Part file tadi. Tapi kalau awak save dan guna command AutoCAD tu saya boleh buka lah. Saya boleh buka sebab saya ada Adobe Acrobat Pro. So dia boleh tunjuk dia punya front view, top view, ni apa, back view. Okay. Isometric. Okay, awak save, dia akan jadi IPT files, ya, IPT files. So kalau IPT files, kita hanya boleh buka guna Inventor sajalah. Untuk kita, saya check awak punya project. So habis untuk PT1. Okey, untuk fillet dan chamfer, katalah kita nak buat fillet and chamfer, ya, fillet and chamfer. So di sini ada fillet, di sini ada chamfer. Katalah kita nak buat fillet, ya, fillet. So fillet dia awak buat selepas awak siap model ni. Dia untuk finishing saja. So katalah saya nak buat fillet ni. So 2mm fillet. So awak pilih je lah fillet ni. Fillet ni senang untuk kita buat. So pilih dia punya edges. So boleh ubah dia punya radius of fillet. Okay. Kalau nak buat chamfer, awak tekan je chamfer kat sini. So awak tekan sini. So ni dia punya distance. So dia ada banyak type of chamfer. Yang ini adalah distance type. Distance ni kita hanya perlu satu unit ukuran saja. Macam contoh sini 2 mm chamfer. Kalau saya nak tukar, saya tukar 1 mm chamfer. So sini kita ada distance and angle. So awak kena ada dua value.
Distance berapa, angle dia berapa. Dan di sini pun dia ada two distance. Ya, two distance dia ada dua input. Distance 1 berapa, distance 2 berapa. So untuk chamfer kita guna simple chamfer, one distance only 1 mm. Edges dia sini dengan sini. So awak tekan okey, ya, so dia akan dapat chamfer. Nampak? So dia easy, senang. Okey, kemudian awak save. So bila awak save, awak tutup. So dia akan ada dalam awak punya projek. So file yang awak hantar, saya nak awak hantar dalam PDF tu kalau boleh ya. Dalam PDF yang saya tunjuk tadi. Kalau tak boleh awak hantar dalam IPT files ya. IPT files dia ni lah, ni IPT files. Gladys Mount file ni. So ini adalah file inventor. So hantar kat mana? So awak hantar, awak upload dalam so ni dia punya properties, inventor part yang saya buat tadi kan. Dia dalam dia hanya boleh buka guna Autodesk Inventor saja. Okey, hantar kat mana? Hantar dekat Google Classroom. Practical task ni. So hantar dekat submissions ni ya, submissions. Macam ni, awak dah masuk saya punya classroom ada 14 orang. Bila awak hantar, awak adalah sini nama awak. Jelas? Jelas. Cik, Okey, lah bila jelas. cik Atai? Ha? Last hantar tu. Yang ni minggu ni lah. Minggu ni last dia sebelum kelas minggu depan. Oh, okey. Sebelum kelas minggu depan. Sebab minggu depan kita nak PT2 lah. PT2 banyak masa awak. Cik ada pula kan? PT2 saya akan ajar sekejap lagi kaedah untuk buat. Selain saya nak tengok, saya nak tunjuk kaedah untuk buat. Nanti awak buat sendiri. Boleh? Sebab PT2 dia bagi instruction yang sama. Okay, back. PT2 ya, PT2. So saya dah bagi task ni, awak follow je apa yang dia suruh buat. Faham? Okay, step by step. Sama je. Okay. Sama macam PT1, dia bagi step by step. Okay, apa yang saya nak tunjuk tadi nanti adalah bagaimana kita nak buat. Okay, dia tunjuk step by step kan. So tak ada masalah lah buat. Okay, apa saya nak beritahu tadi. Okay, kita pergi dekat model tadi ya, model. Okay, saya buka balik model. Satu perkara penting yang ada dalam Inventor adalah dia punya properties ya, dia punya properties. Macam mana kita nak pergi dia punya properties? Awak pergi dekat Gladys Mount ni, awak right click, awak tekan I properties ya, I properties. Dia ada general, summary. So yang ni awak letak nama awak ya. Nanti dekat drawings tu dia akan keluar nama. Project designer ni tulis nama awak. Status dia apa? Ini bila kita nak share ya, bila kita nak share kita punya drawing ni ya. Custom, kalau kita nak custom, save
Tak payah tukar. Physical. Saya nak tunjuk kat awak ni physical. Physical ni dia akan bagi properties. Tadi kita pilih steel polish. Kita boleh tahu dia punya GC mass, area dan juga volume. Kalau tekan update, dia akan keluar dia punya properties dia. 0.316 kg. Benda ni adalah 0.316 kg. Okey. Jadi kita tahulah part yang kita reka tu berapa dia punya berat berdasarkan pada properties yang kita bagi. So kalau awak belajar strength of material, awak akan gunalah dia punya moment dia, COG dia berapa. So akan tahulah kan. Right? So itu untuk properties. So saya tak akan tanyalah benda ni. Tapi kalau awak ambil certification untuk Autodesk Inventor, awak kena tahu dia punya properties ni. Klik, right click, I properties dia panggil. Okay. Jelas? Jelas, Cik. Okey, kita pergi pada PT2 ya, PT2. Okey, saya save je. So PT2 kita yang ni. Okey, saya nak tunjuk part by part. Okey, mula-mula sekali awak kena sketch ya, awak kena sketch. Okey, ini penting bila awak sketch. Sketch must be accurate lah, accurate ya. Berdasarkan kepada dimensi yang ada di sini. Okay. 73484642. So kita akan guna revolution. So bila kita revolve, dia akan revolve pada part CY ya, CY. So di sini dia lukis line ni. Line ni adalah center line. So center line ni ada kat mana? Center line ni ada kat sini. Center line. Okay. Sebab bila kita nak revolve, kita kena refer kepada center line. Bila awak buat line, okay, buat line straight ya. Ini adalah construction line. Construction line ni dekat. Okay, ini adalah construction line. So bila awak klik sini, awak tekan center line. So dia akan jadi garis putus-putus ni adalah center line. Construction line, awak klik line ni, awak klik construction lines. Okey, dan awak offkan center line. So dia akan keluar garis putus-putus halus macam ni. So ini adalah garis yang kita yang tak terlibat dalam proses 3D model. Dia tak akan terlibat. Dia kalau kita lukis, dia tak baca untuk profile. Dia bukan profile lines. Faham tak? So, kalau kita tukar ni jadi construction lines, dia bukan profile. Okay? Dia bukan profile. So line ni bila kita tukar balik, awak offkan construction lines ni, dia jadi solid line. Kalau solid line ni, bila kita revolve ataupun extrude, dia akan baca lah. Okay. So untuk dimensioning, bila kita dah ada center line ni, kita boleh dimension ya, kita boleh dimension dan dia akan bagi dimension dia bukan linear dimension, dia ada simbol. Nampak tak? Simbol diameter. Okey, simbol diameter. So dia bagi dalam bentuk diameter. Kalau awak nak tukar dimension line type ni, awak right click. So di sini dia ada linear diameter ni, awak off. So dia akan jadi tak ada simbol diameter ya. Dia akan bahagi dua. Diameter tadi bahagi dua. Dia tak salah ya, cuma dia display je. Kalau awak nak dalam simbol diameter, right click, awak onkan linear diameter. So dia keluar
dimension dalam linear diameter. So ni sebab ada banyak dimension dia akan konflik. So make sure awak sketch ni betul-betul sketch ya, berdasarkan kepada dimension yang diberi. So kita buat separuh je sebab kita nak revolve. Jarak daripada sini ke sini adalah diameter dia 14.02, make sure dia adalah 14.02. Jelas. So saya rasa dalam buat sketch ni kamu tak ada masalah. Saya buat ni dalam XY plane ya, XY plane. Kemudian awak guna command revolve ya, finish sketch. So ni kita guna command revolve. So awak kena pilih profile yang kita buat sketch tadi. Axis dia adalah Y axis. Kalau awak tak jumpa Y axis, awak klik je yang line ni. Ataupun awak boleh klik dekat sini Y axis ya, Y axis. Y axis. Nampak? Ataupun awak boleh klik sini. Dia off kan tu. Axis dia. Awak pilih Y axis. Profile dia yang ni, yang biru ni adalah dia pilih profile dia. Axis, so awak pilih yang garisan center line ni. Ataupun awak boleh pilih kat sini Y axis. Sama je. So direction tak kisah mana-mana sebab dia tak memberi kesan ya, dia tak memberi kesan. Okey, awak pilih mana-mana direction. Angle dia full circle 360 darjah. Itu saja. So make sure kita dapat ni berdasarkan kepada sketch yang betul. Okay, next awak buat lubang. Lubang ni kita tak buat sebab kita ada gap tadi. So dia automatic bila kita revolve dia dah ada lubang. So lubang ni dah through hole dia. Sebab dia nampak sampai sebelah sana. Okay, next awak buat lubang ni, thread ni. So thread ni pun sama. Awak kena pilih concentric point. Okay. Make sure dia duduk dekat center dia tu. So kita guna threaded tag hole. Tag hole ni maksud dia ada benang. Seed dia non metric profile unsymmetric. Sebab dia ada banyak pilihan dalam ni. Awak pilih unsymmetric profile sebab dalam tutorial tu dia sebut pilih unsymmetric and profile. Size dia pun awak kena pilih 30. M30 kali 3.5 plus 6H. Direction dia right hand thread ya, right hand thread. Kalau left hand thread sini. Kalau right hand thread sini. Full depth maknanya sampai habis dia punya benang dia. Benang dia akan habis. Termination dia ada distance ya, distance dia 75.2 saja. Maknanya dia tak sampai ujung lah. Dia tak sampai ujung. So dia 75.2 mm je dia punya kedalaman. So profile ni awak pun kena isi. So dia punya ujung dia 118 degrees ni dia punya bentuk dia. Sama ada awak nak flat ataupun nak taper ya. So benang biasanya kita buat taper lah ya. Kita buat taper supaya dia ada ruang. Okey. So kita dapat thread. So kalau tengok sini kita ada thread. Nampak? Thread. Next kita buat extrusion sebelah atas ni. So yang ni senang saja, awak sketchkan permukaan tu. Diameter dia 38. Kemudian awak extrudekan ke bawah. Dalam dia 2.3 mm. Awak bagi distance ya, bagi distance 2.3 mm. Cut bukan join ya. Ini join, ni cut. So kita cut supaya dia nampak macam seat ya, nampak macam seat sikit.
Alright. Bila kita dah siap ni, pergi pada hole ya, pergi pada hole. So hole ni dekat mana? Hole ni dekat sini, kat bawah ni. So dia ada method untuk buat hole ni sebab saya rasa dia ada sketching ya. Dia ada sketching. So awak kena sketch dulu pembukaan ni. Awak kena buat guna point. Tandakan point ni, distance dia daripada center ke point ni adalah 31.5. Barulah awak guna command hole ya. Guna command hole. So sama juga threaded unsymmetric M profile 6 mm M6 times 1 6-ish ya, right hand. So ni pun ada 2 ya, kita guna command 2. So 2 dia ke mana? 2 dia ke sini ya. Awak pilih permukaan. Pilih permukaan ni 2. Kemudian tekan OK. So awak akan ada satu lubang di sini, di permukaan. Jadi kita nak banyak lubang, so kita akan guna patterns ya. Dalam sini kita kena guna circular pattern. Circular pattern ni kita akan copy feature ni berapa? 1 2 3 4 5 6. So dia mesti ada 6. 6 UL ni maknanya 6 biji lah. 6 UL. Putaran dia 360 darjah. Feature dia yang ni, dia mesti ada rotation axis ya. Rotation axis yang kita guna adalah Y. Y axis. Okay, Y axis. Rotation axis dia mesti Y. So guna this rotation axis. Ataupun kalau awak boleh pilih kat origin pun, awak ambil sini Y. Sama juga. Right? So rotational fix ataupun rotational. Saya nak awak pilih rotational, jangan buat fix. Okey, kita dapat 6 biji. Lubang M6 ya, M6. Next adalah hole 3. Projek ni student saya dulu yang buat saya ambil je. Okey. So hole 3 adalah, klik kat sini. So dia ada hole. 2 lubang. Dua lubang ni, sebelum buat lubang ni awak kena tanda dulu menggunakan sketch ya, sketch. Dia punya sketch dia. Sketch dia buat 30 diameter, kemudian tandakan 2 tempat ni. Ya, 2 tempat. So angle dia 60. So bila dia ada konflik dia tak boleh. So saya rasa angle yang budak ni buat tak berapa betul ya, salah. Ni bukan saya buat, student saya buat. So yang ni pun angle dia tak betul, awak buat supaya kita boleh tanda 2 lubang ni untuk kita buat hole. So hole type ni different sikit. Kita guna counter bore ya, counter bore. So awak kena pilih threaded counter bore. Ni kena pilih. Ya, jangan buat nan ni. Nan ni dia tak ada kepala atas. So guna counter bore. So panjang diameter atas 8.02, tinggi tebal counter bore ni adalah 4 mm. Okay. Dalam threaded ni adalah 18 mm. Ya. Dan seat dia guna taper. So kita akan dapat this one. Nampak tak dia ada kepala. So dalam threaded ni, hole ni adalah 18. Okey, cancel. So bila kita dah ada 2 lubang ni,
Ini kita nak buat offset plane ya. Kita kena create plane ni. So untuk create plane ni saya onkan dulu ya. So sebab apa kita perlukan plane ni? Sebab kita nak buat lubang dekat permukaan ni. Jadi bila kita nak buat lubang kat permukaan ni, jarak daripada plane ni ke sini adalah 5.18. So kalau kita check dekat kita punya sketch ni 5.61 sorry. So ini adalah kita punya plane. So kita kena offset dia ke permukaan ni 5.61. So kita nak dapatkan dia punya distance ni 5.61 mm. Okay. Sebab tu kita sketchkan plane ni supaya kita boleh offset. So plane ni kita buat menggunakan command plane ya. Command plane. So kita akan offset. So kita guna command plane. So ni ada banyak command plane yang kita kena create, tapi kita tak akan guna semualah. Parallel to plane, mid plane dan sebagainya. So yang paling banyak kita guna offset from plane saja. So saya tak ingat command dia. So saya buka dulu dia punya tutorial tu. So awak kena tengok dekat betul-betul awak kena tengok betul-betul dekat. Bila awak dah ni, awak tengok dekat plane tu. Slow. Sekejap ya. Internet sini slow sangat. Okey kat sini. So create a work plane, start the work plane tool, pilih yang ni, plane yang saya tunjuk tadi. In the browser, click the Z axis for the first reference, pick the YZ plane for the second reference. So mula-mula pilih part CZ, part CZ ni yang ni, kemudian pilih YZ plane. Okay. Kemudian drag negatif 30 darjah. Okey, saya tunjuk macam mana kita nak buat. So klik plane. So dekat sini dia bagi tahu define work plane by highlighting and selecting geometry. So dia kata Z axis, pilih Z axis yang melintang ni, Z axis. Kemudian pilih YZ. Okey. YZ plane. Kemudian dia ada anak panah ni. Okey, anak panah ni kita boleh drag. Nampak tak kita drag? Saya drag. Sebab dia nak input degrees ya. Angle. Katalah saya nak buat sebelah sana. Kalau sini 30, saya buat 30. So nampak tak? Okey, nampak tak ni? So sini minus 30, sini 30. So kita ada, saya ada dua plane. Nampak?
Okay. So awak boleh buat mana-mana bahagian. Yang penting awak dapat plane ni 30 darjah daripada satah tengah plane. Dan awak boleh delete plane yang awak buat ni. Katalah saya tak nak ni. So saya delete lah. Okay, delete. Delete, tekan button delete saja. Okay, faham tak? Ada soalan? Tak ada, Cik. Boleh buat. Mungkin nanti Kemudian bila dah ada plane ni, awak kena offset pula. Offset from plane, awak kena pilih plane ni, awak kena offset tadi 5.61. Supaya apa? Supaya dia duduk dekat permukaan. Nampak? Permukaan. Kalau awak offset 5.61 tak duduk kat permukaan, awak punya sketch tu tak betul. Ya. Kemudian barulah kita boleh lukis lubang ni. Okay, lubang ni. Lubang ni kita kena sketch juga. Kena ada sketch. Nampak lubang ni? So lubang ni kita pun kena ada sketch. Kita kena sketch atas plane tu supaya kita dapatkan dia punya point dia. Daripada titik ni ke titik ni adalah 51 mm. 51 mm. So kita dapat titik point sini, barulah kita boleh buat lubang. So lubang ni jenis apa? Spot face, ya, spot face. So dia punya menu dia, hole dia guna taper, tab hole, spot face, ya, spot face. Type NPT quarter inch, ini dia guna inci. So follow dia punya ni dan masukkan kepala dia ni 23, tinggi 2 dan seat dia taper, ya. So kalau tukar ni pun boleh. So dia akan ada problem. So spot face. So dapat dia punya lubang yang tepat. Tidak, kalau sketch awak tak betul, lubang pun tak betul. So awak boleh offkan awak punya plane ni bila awak dah siap. So saya visibility ni off kan. Right click, off. So ada. Kemudian kita nak copy lubang ni keliling bahagian taper ni. Kita guna apa? Circular pattern. Circular pattern. Kita dapat berapa lubang ni? 6 ya, 6 lubang. Keliling bahagian yang tab. Kemudian barulah awak buat finishing. Awak lukis dulu solid object ni, barulah awak chamfer dan juga fillet bahagian yang perlu. Okey. Ada soalan? Tak ada, Cik. Okey, kalau tak ada, awak boleh cuba buat lepas kelas ni ataupun sebelum minggu depan lah, ya. So minggu depan kelas, kalau ada problem awak boleh tanya. Kalau tak siap lagi pun tak apa, saya bagi sampai minggu satu lagi lah. Boleh 2 minggu lagi. So awak siapkan. Ya. Dia 2 kertas sambil. Kenapa bang? Untuk minggu ni awak hantar PT1. Tapi untuk minggu depan awak boleh buat sampai minggu depan. Minggu Kalau ada problem kita boleh sambung lagi lah. Maknanya bukan submission minggu depan lah. Submission selepas minggu depan ke, selepas kelas minggu depan. Terima kasih. Okey. Ya. So kalau tak ada soalan, sampai sini je lah kot. Kita punya kelas. Apa-apa awak WhatsApp saya. Kalau perlukan bantuan, ya. Banyak ni perlu. Banyak nak buat. Tapi awak buat ikut step yang ada dalam tutorial tu. InsyaAllah. Okey.
Siapa ada masalah software nanti awak WhatsApp saya akan bagi link untuk awak download tu. Alright. Okey, baik. Okey, kalau tak ada apa-apa, sekian saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Cik. kasih, Cik. Tengok. Tengok. Terima kasih, Cik. Dia keluar dah.